sampai ke jiwa, ruh kita semua habis. Dia kawal langsung syahwat tu. Sebab tu kita wajib mandi meratakan seluruh anggota. Nampak tak? Orang kata dia buat kerja tang tu, pasal apa nak mandi seluruh badan? Nampak tak? Buat kerja tang tu ya kan? Alat kelamin saja yang kena mandi seluruh badan, pasal apa? Dia betul nampak. Seluruh badan tadi ni kerana melibatkan syahwat daripada akal sampai ke hujung jari kita tadi ni, melibatkan syahwat 100% lupa, sehingga malaikat semua lari. Yang tak lari malaikat maut ya. Malaikat maut tak lari ya. InsyaAllah kita lanjut lagi pada lanjutan kalam hikmah yang ke-13, yakni pada muka surat 65 ya, insyaAllah, yang diberi tajuk oleh Allamah Al-Kiai Muhibbuddin Wali, jalan-jalan terbuka mata hati menuju hadrat Allah. Macam mana nak buka mata hati kita yang jadi gelap, yang kita tak nampak keabadian akhirat, keunggulan akhirat, kebesaran Allah, kejombangan Allah, kasih sayang Allah, kita tak nampak kerana hati kita belum dibuka. Mata hati kita masih kelam. Kalau tak kelam pun dia kabuk. Jadi makanya sentiasalah, walaupun kita mendapat perhatian, boleh melihat, boleh mendapat peringatan-peringatan daripada guru-guru dan sebagainya, namun hati kita masih lagi kelam, tak nampak. Inilah artinya bagaimana cara untuk membuka mata hati. Apa yang menyebabkan mata hati kita tertutup ataupun kabur, itu ditekankan dalam kalam hikmah yang kita nak baca inilah. Wa kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati akan dapat disinari sedangkan gambar-gambar alam maya pada ini tercap dalam kaca hatinya. Satu, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Yang kedua, atau bagaimanakah seseorang boleh berjalan kepada Allah sedangkan ia terikat dengan syahwat-syahwatnya? Itu nombor dua. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Yang ketiga, atau bagaimana seseorang berkeinginan kuat untuk masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia masih belum suci dari junub janabah kelalaian. Tiga. Dan yang keempat, am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Atau bagaimana seseorang mengharapkan agar dapat memahami rahsia-rahsia yang halus sedangkan ia belum taubat daripada dosa-dosanya. Itu dia. 4 perkara ni. Kalam hikmah yang ke-13 dari yang mulia Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari qaddasallahu alaih adalah merupakan rumusan-rumusan hikmah yang bersifat pertanyaan-pertanyaan, tetapi mengandung pengertian-pengertian yang mendalam yang bertalian dengan kalam hikmah sebelumnya tentang uzlah. Ini dimasuk dalam kumpulan uslubul hakim. Uslubul hakim maknanya bila ditanya ada jawapan, ditanya menyebabkan kita kena cari jawapan, bila ditanya akan terdedahlah punca dan sebab sesuatu yang dihadapi. Ini artinya kalam hikmah ni. Itu dia panggil uslubul hakim dalam tata bahasa Arab ni. Kalam hikmah ini mengandung 4 pertanyaan, di mana antara pertanyaan dan jawapan menimbulkan kontradiksi
bercanggah, yang mustahil pada akal berkumpul antara keduanya. Antara satu yang empat-empat tadi ini tak boleh berkumpul. Tapi ada pada kita, ada pada manusia, ada pada orang awam, ada pada manusia sejagat. Maka itu kita kena cari jalan. Kenapa ada macam itu? Kerana kita berada di alam dunia, di alam yang serba masalah, di alam kegelapan. Maka itu perlu kepada bimbingan, hidayah, petunjuk daripada Allah dan Rasul. Marilah kita perhatikan hal keadaan ini sebagai berikut. Mula kita ambil satu dulu. Yang mula pertanyaan, kaifa, dia bertanya, kaifa yasruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati kita akan bersinar? Kita perlu kesinaran, kita perlu cerahnya hati kita biar jernih, bercahaya, supaya hati itu boleh nampak. Ya, boleh nampak sesuatu yang nyata, yang jati, yang hakiki, begitu. Apabila sesuatu dalam alam ini melekat sedemikian rupa dalam hatinya, maksudnya ialah apabila seseorang hamba Allah telah menjauhkan dirinya daripada makhluk. Kita dah baca bab uzlah sebelum ni. Itu langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam perjalanan latihan batin untuk nak mendapatkan kejernihan hati, iaitu menjauhkan diri daripada makhluk tetapi hatinya masih terikat kepada harta. Ada sebab-sebab lain pula yang mengikat kita. Kita jauh daripada manusia, kita tak mau campur lagi lah dengan yang lara, yang sia-sia, yang mungkar, yang boleh membawakan kepada kelemahan iman, boleh bawa kepada kejatuhan maruah, yang boleh bawa kepada kehilangan cahaya takwa. Maka kita pun uzlah, tetapi kita tak dapat lari daripada harta duniawi yang sentiasa mengikat kita, yang menjatuh hati kita sehingga kita cinta kepadanya. Ya, hartanya, kekayaannya, kedudukannya, lain-lain. Maka pastilah tujuan yang dimaksud supaya hati bersih menghadap dengan sempurna kepada Allah dalam arti yang luas, pasti tidak akan berhasil karena masih melekat lagi, ya, segala tempiasan keindahan, kecantikan, kemanisan, kehijauan duniawi ini masih melekat di hati kita. Maknanya belum kita sisihkan lagi daripada jiwa kita akan cinta kepada harta, kepada kebendaan. Itu yang dikatakan tadi ini, yang disebut sebagai punca pertama kenapa mata hati kita tertutup. Di sini kita mengambil satu hadis daripada baginda besar Nabi SAW. Rasulullah ada menjelaskan satu hadis daripada Al-Imam Tirmizi di dalam daripada sahabat besar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nakitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat satu kesalahan, kesalahan dosa, maka akan jadi berbintiklah kepada kalbu hatinya bintik-bintik hitam. Satu dosa, satu bintik, satu titik. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba saqulat qalbuhu, dan apabila dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah, ya, maka bintik-bintik hitam itu hilang. Taubat paling penting. Itu nombor satu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu fadzalika ar-ranul ladzi zakarallahu. Dalam Quran Tuhan disebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah dia. Nak terjemah, nak tafsir ayat tu. Kita nak kupas ayat tu. Jadi kata Nabi, apabila dia buat lagi dosa, dia tambah lagi dosa, buat kesalahan lagi, tak berhenti-henti, tak taubat lagi, maka akan gelap-gelaplah hatinya sampai kepada hati itu berkarat dah. Benda berkarat ni kena katuk lah. Nak buang karat bukan boleh hilang, kena katuk, ya, dengan cara yang lebih kasar. Maka ketika itu
akan kenalah kita berbagai-bagai antaranya penyakit. Itu yang kita penyakit tu ya. Orang duk kena timpa penyakit, datang macam-macam kemungkaran, datang macam-macam bala musibah duk timpa kena dia tu. Kerana nak ketuk hati dia tu, Tuhan nak dia bersih. Jadi Allah hantar dia sebagai cara mana didatangkan kepadanya penyakit, tekanan dalam hidup, ada bala musibah, ada penderitaan ya, yang dia tak jangka. Semuanya itu sebagai kifarah, nak padam dia punya dosa. Tapi dia datang tu sakit lah, kita terima benda tu sakit lah ya. Kita tak senang. Itu artinya seolah-olah macam kita ketuk benda garak tu nak pecah, nak bagi pecahkan benda garak tu ya. Ini kita tengok dalam masa saya di pelabuhan dulu, kapal-kapal yang mari tadi ni karat. Bila karat dia pukul, dia pakai hammer yang besar. Dia punya duk hentak karat-karat tu kan lah. Kita perhati tengok macam ni lah Allah ketuk hati kita yang karat-karat tu. Dengan cara mana? Didatangkan kita dengan penyakit, datang kita dengan bala musibah, datang dengan tekanan ya. Kesemuanya itu sangat-sangat menyakitkan. Kita terima dengan sabar. Sebab tu bila orang sakit ni, mulut dia mesti banyak astaghfirullahalazim. Sakit jangan fikir ubat lagi dah. Ubat bab lain. Nak sembuh tu kena hilang dulu dosa tu baru boleh sembuh. Dosa tu tak hilang macam mana nak sembuh? Makan ubat apa pun tak akan sembuh. Pasal dosa tu tadi ni menyebabkan kita jadi masalah. Ya. Sakit tu pasal dosa. Ada dosa antara umum jelah, bukanlah semua sakit tu pasal dosa. Nabi pun sakit juga. Ada sakitnya kerana nak angkat darjat kita, nak tambah kita punya martabat. Maka Allah jadikan kita sakit supaya kita sabar. Sabar itulah yang akan mengangkat darjat kita sebagai ujian. Itu ada bab lain. Tapi umumnya kalau manusia ni kalau sakit, kalau orang awam lah macam kita ni, adalah kerana dosa. Kerana dosa. Sebab itu kita mesti banyak, orang sakit ni dia kena banyak istighfar. Banyak buat istighfar ya. Di mulut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampunlah dosaku ya Allah. Bila Allah ampunkan dosa kita, sakit hilang. Baru kita makan ubat mujarab. Ya, tidak. Baru jadi benda. Kalau tidak duk makan ubat tak hilang juga sakit. Kerana kita tak minta ampun kepada Allah. Kita tak sedar, kita bersabar. Kita tidak lakukan muhasabah pada diri kita. Ini paling penting sekali kita kena berkira. Jadi maka itu disebut sebagai awal di sini ya. Alam dunia ini apabila telah begitu terpaut dalam hati kita, maka hati kita akan menemui kegelapan sehingga menimbulkan kesulitan dalam hati untuk dapat menerima selain daripada dunia. Cinta yang paling penting sekali yang jatuh. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalukum wa amalun taraktumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bikum li amri. Kiranya bapa-bapa kamu, ibu-ibu kamu. Ibu tidak. Tuhan tak sebut, maaf ya. Ayat dia tak sebut ibu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Terus kiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara mara kamu, saudara keluarga kamu, pasangan wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, wa amwalun taraftumuha, harta benda yang kamu kumpul-kumpul, wa tijaratan takhshawna kasadaha, perniagaan kamu takut rugi, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kamu puja, yang kamu jaga, yang kamu puja ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, semua tu kamu kasih lebih daripada Allah dan Rasul. Fatarabbasu, dan jihad sabilillah, kamu tidak akan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bin amrih, maka kamu tunggu akan datang urusan Tuhan ke atas kamu. Wallahu khairul fasikin, Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita cinta kepada benda-benda lain daripada Allah, cinta isteri kena tinggal. Kalau isteri tak tinggal kita, kita tinggal isteri. Cinta kereta, ya, kereta rosak. Ya, cinta makanan,
Ada benda tak boleh makan. Cinta makanan tak lekat. Sampai bila? Itu syahwat. Cinta pada rumah kena tinggal. Cinta harta jadi pusaka orang punya. Tak ada benda yang kita cinta dia boleh balas cinta kita, tidak ada. Itu semua adalah cinta palsu, cinta sementara, cinta majaz. Tapi cinta kepada Allah, cinta hakiki yang tidak akan luntur, tidak akan hilang, abadi. Jadi sekarang kita cinta kepada Allah, cari semua tu. Semua benda tu kita nak, tapi kita cinta kerana Allah. Boleh tak? Aku cinta rumah ni kerana Allah, sebab aku dapat berbuat ibadat di dalamnya, dapat perlindungan dalamnya, dapat berehat dalamnya, ya, ada privasi dalamnya. Jadi aku cinta kerana Allah, anugerah Allah, aku syukur kepadanya. Jadi maknanya balik kepada Allah. Hak kecintaan, hak kepujian adalah kembali kepada Allah. Ini baru betul, baru hati kita akan jadi bersih. Bukan kata benda-benda ni kita buang, ya, tak payah ada, tidak ada dengan kita, tapi kita guna dia untuk Allah, kerana Allah, dan kita sedar bahawa dia adalah anugerah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan diberinya melainkan kepada orang-orang hamba-hamba Allah, kepada hamba-hambanya yang dia kasihi. Itu paling penting kita nak fikir. Jadi maka kata musannif, demikian hati manusia apabila telah begitu kuat terpaut pada dunia yang fana ini, akan sulitlah hati kita mengarah kepada tujuan menghadap Allah dengan syuhud. Kita tak akan syuhud. Syuhud ni maknanya kita tidak akan nampak perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, ya, kerahman Allah, rahim Allah, kita tak nampak. Ya, yang kita nampak alam jagat ini ada sesuatu yang kita bergantung kepadanya. Tengok mata, tengok langit, hari ini tak hujan, cerah, tak tu ya, tak ada benda. Ya, boleh kita buat kerja-kerja dunia, boleh kita gerak seperti biasa. Ya, kita tak nampak. Itu ada perubahan yang berlaku, semuanya adalah di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala yang kita selalu menyebut alhamdulillahirabbil alamin, pentadbir seluruh alam. Jadi kita tak nampak. Syuhud ni artinya tidak menyaksikan dengan mata hati akan perbuatan Allah. Hilang satu tauhid, boleh cukup penting. Tauhidul af'al dia bagi. Tauhidul af'al. Ini artinya kita belum lagi menerima kewujudan Allah secara wujud yang hakiki. Wujud Allah kalau kita sentuh dalam sifat 20 lah, tapi kita perdalam sikit sifat 20 ni, kena perdalam lagi. Kalau kita umum biasa dia nipis sikit, dia tak begitu tinggi. Sifat nafsiyah sebagai contohnya, sifat nafsiyah ni, wujud sifat nafsiyah itu dengan zat Allah tu wujud zat Allah tu nafsiyah dengan sifatnya, dengan perbuatannya, dengan namanya, itu wujud tu. Bukan wujud zat Allah saja, jangan salah faham, ya. Bila wujud zat Allah itu sebagai sifat nafsiyah, ulama namakan dia sifat nafsiyah, maknanya wujud itu berserta dengan sifatnya, berserta dengan namanya, berserta dengan perbuatannya. Kita kena nampak semua, baru kata wujud Allah itu betul. Tapi kalau kata Allah wujud saja, macam wujud tiang ada tak? Tiang wujud, tak tahu lah. Kita tak nampak lebih daripadanya lagi. Jadi hari ini kita nampak Allah wujud hanya sebagai suatu kenyataan pada hal saja. Sepatutnya kita kena nampak kewujudan Allah itu daripada sudut perbuatan Allah kena nampak, sifat Allah kena nampak, nama-nama Allah kena nampak pada mata hati kita. Baru wujud tu betul kita terima Allah tu sebagai wajibal wujud. Tu dia hadis Pino tu, dia kena perdalam sikit lah. Kalau baca wujud kita bakar dekat tu saja, habis tutup kita. Nampak tak? Ya? Tok Guru mati, kita pun lari, habis cerita. Nampak tak? Tak ada benda. Kita kena lihat sampai ke situ. Sebab tu dia panggil wujud sifat nafsiyah. Wujud sifat nafsiyah. Faham ya? Bila kata sifat nafsiyah tu maknanya bukan hanya wujud zat Allah secara ain zat yang mutlak, wujud juga perbuatan Allah dapat lihat. Wujud juga sifat-sifat Allah, dapat lihat sifat-sifat Allah, sifat kudratnya, sifat iradatnya, sifat ilmu, sifat hayat. Empat sifat kita nampak dengan mata hati kita. Dia panggil tawajuh dengan jiwa. Itu panggil tawajuh. Dengan mata tak panggil tawajuh, tawajuh dengan jiwa, ya.
Kalau dengan mata ru'yah, dia panggil dengan ru'yah. Tengok mata kasar tak mau. Dia mau dengan syuhud di sini. Sebab itu mana melihat dengan mata hati, kita panggil tawajuh. Yang kita sebut dalam sembahyang, wajjahtu wajhiya lillazi apa artinya? Dia kata wajah berapa kali? Kita bertawajuh tapi kita tak cari. Ni yang kata wajah ni apa benda? Ada ternyata nak tanya, dia baca doa iftitah. Bukan kata nak tanya, makna pun dia tak tahu. Jangan-janganlah silap-silaplah. Makna kita nak baca kita tak tahulah. Berpuluh-puluh tahun dah kita sembahyang. Tanya wajah tu, dia kata wajah apa tu? Dia kata doa iftitah baca api sunat. Nah. Dia main-main balas tak baca tu dah. Kalau main sembahyang sunat tu tak baca. Wajah tu berarti kita bertawajuh. Kita sebut depan Tuhan tau, kita menghadap Allah tu. Bukan kata benda-benda kecil, bukan perkara-perkara ringan ni. Besar tu. Satu confession, satu perakuan kita depan Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan muslimah. Baru nampak hanifah muslimah. Nampaklah. Itu dia. Dia mau dulu tu hanifah muslimah. Hanifah ni lah yang kita hanif, yang kita dapat melihat ya kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baru jadi benda. Jadi maka itu perlu kepada pembukaan mata hati. Inilah ilmu yang wajib kita kena cari. Ya, ilmu yang wajib yang kita kena cari. Yang mesti ada sebelum kita jumpa Allah, ya. Dan menyebabkan amal ibadat kita tadi ini benar-benar makbul. Jadi makanya syuhud dan tajalli. Tajalli ni kita dapat melihat dengan mata hati kita akan perbuatan-perbuatan Allah itu dengan jelas, ya. Dan kita akui hanya semata-mata dia adalah daripada Allah, tidak daripada lain. Itu yang kita Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Allah Musa AS ketika dia bermajat Jabal Tursina nak tengok Allah kan. Minta nak tengok Allah. Allah kata kat dia hang tajali. Allah tajalikan kepada bukit Jabal Tursina. Hang tengok Jabal, kamu tengok kepada Jabal Tursina, kalau dia boleh ada di tempat dia, dia tak bergerak, dia tak berubah, hang boleh tengok aku. Tapi kalau dia berubah, memang tak boleh nampak. Maka Allah tajalikan nama Allah. Satu di antara nama-nama Allah, Allah tajalikan, iaitu sifat takwin. Tajalikan kepada gunung Bukit Tursina tadi, hancur luluh, hancur jadi tanah. Nabi Musa pun pingsan. Faqara Musa, maka Musa pun pingsan. Jadi makna kata itu baru bukit tu, gunung punya kuat. Hanya tempias cahaya, cahaya daripada nama Allah, ya, sudah tak boleh tahan. Macam mana kita nak tengok Allah? Tapi kita boleh melihat Allah dengan mata hati kita, yang layak untuk melihat Allah dengan mata hati. Sebab hati mari daripada alam tinggi, mata kasar ni pada alam bumi, mata kasar ni daripada tanah, benda rendah, ya. Dia mari daripada alam tinggi. Hati kita, kalbun tu mari daripada alam tinggi. Ya, 6 komponen yang kita pernah sebut tadi. Akal, hati, nafsu, hawa, syahwat, ruh. 6 anasir penting, unsur rohaniyah ini mari daripada alam tinggi. Dia bukan mari daripada tanah. Dia tak terlibat dengan tanah. Nampak? Dia tak masuk dalam turab tanah. Ya, wa adama min turab. Nabi kata, ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah. Betul, daripada tanah. Tapi bukan semua yang ada kata Adam daripada tanah. Sebab tu Tok Adam kena buat dalam syurga, tak boleh buat di bumi. Dia kena buat di alam langit. Ya, penciptaan Nabi Allah Adam itu, proses pelaksanaan Nabi Allah Adam di langit, bukan di bumi. Sebab tempat dia tinggi, ya. Tanah yang di sini dibuat di sana. Manufacture dia adalah langit, ya. Itu dia. Itu kita kena faham. Sebab dia nak masukkan komponen yang 6 tadi. Dalam rangka tu Adam tu nak masukkan 6 anasir komponen yang 6 tadi ni. Sebab dia ada di langit, dia tak ada di bumi. Ya, manufacture tu dia kena buat di langit lah. Mana boleh buat di bumi? Bukan boleh bawa turun benda tu pasang di bumi. Kerangka body bawa di sana lah. Tak betul lah. Itu dia. Dia punya perut tu dah di atas.
Maknanya 6 komponen ni, 6 komponen rohani ni, unsur-unsur rohaniyah ni diberikan Allah di langit, baru buat turun tu Adam. Nampak tak? Layak baru turun. Tak ada 6 komponen ni, dia tak layak nak pimpin dunia, nak pimpin bumi sebagai khalifah, tak layak. Maka itu kita kena faham lah. Maka itu kita mari ke bumi ni, kita nak kena bersihkan 6 anasir ni lah. Kita langsung berhubung dengan 6 anasir ini penting, sebab kita akan balik berhubung dengan Allah. Nak berhubung dengan Allah dengan melalui 6 ini, bukan dengan tangan kaki kasar kita daripada bumi ni. Ya, jasad kasar kita daripada bumi tak boleh hubung dengan Tuhan, tak layak, sebab dia rendah. Dia kena melalui 6 komponen, melalui akal, melalui hati, melalui nafsu, melalui hawa, melalui syahwat, melalui ruh. Nah, inilah 6 anasir ni yang layak menghubungi Allah. Jadi kita nak kena segar dengan dia. Kalau dia tidak segar, macam mana kita nak berhubung dengan Allah? Maka itu sembahyang tak boleh khusyuk, tak rasa kelazatan beribadah, ya. Doa tidak mustajab, ya. Jiwa kita jadi gelap, ya. Tak nampak sifat rahim dan rahman Allah, maka tak terbalas cinta Allah tu. Allah cinta dengan kita, kita tak nampak, apatah lagi nak balas cinta dia. Inilah jadinya masalah, kita jadi sakit jiwa. Bila sakit jiwa, antaranya masuklah unsur-unsur syirik dalamnya. Unsur-unsur syirik masuk, unsur-unsur was-was masuk, unsur-unsur nifaq masuk, tidak ada ikhlas, ya. Unsur-unsur termasuk penyakit-penyakit yang berat tadi, macam sombong, ujub, masuklah benda ni semua dalam jiwa kita. Kerana jiwa itu tidak diproses, tidak diberikan penekanan, tidak diusahakan untuk dibersihkan. Jadi kita kena masuk kepada akal. Sekarang peranan akal masuk peranan hati. Kena tahu tu, akal untuk apa? Peranan akal ni paling penting untuk mengisi dengan ilmu. Saya dah sebut dulu kan, mengikut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali, akal kita Allah Taala cipta akal ni sampai umur kita 28. Umur kita 28 tahun Qamariyah, bukan Syamsiah. 28 tahun Qamariyah kita punya akal dah siap. Ya, komponen akal tu Tuhan dah bagi komplit. Tiap-tiap orang manusia umur 28 dapat akal habis. Tak tambah akal tu. Akal tu akan diperkembangkan. Akal tu kena diperkembangkan dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengalaman. Nampak tak? Tidak, sebab umat Islam tu kena banyak baca. Itu sebab dia, ya. Kalau kita tak membaca, kita tidak mengaji, tak menuntut, kemudian tidak mencari pengalaman-pengalaman, akal tak bertambah, dia duduk tak gantung, takut dia. Nampak? Jadi akal tu mesti dikembangkan. Dikembangkan dengan ilmu yang pertama. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, ujian. 3 benda itulah akal akan berkembang. Nampak tak? Ya. Sebab tu kita nak cari apa-apa juga, satu-satu kesimpulan pada satu urusan, kita kena buat ujian. Betul tak? Betul tak? Itu dia lah, para saintis bijak-bijak pandai ni, dia nak cari apa-apa juga suatu yang luar biasa untuk dizahirkan, atau satu ciptaan, dia kena buat ujian dulu. Sebab tu akal lah tempat dia. Betul? Ini kita faham tu. Ingat itu yang pertama. Hati pula macam mana? Macam mana kita nak segarkan hati itu? Hati itu dia raja lah. Raja. Ya. Raja tu mesti ada daulat. Tak ada daulat, dia tak boleh jadi raja. Dia kena ada daulat dia. Jadi kita nak tanamkan daulat raja tadi. Ini hati itu kita kena isikan dengan zikrullah. Hanya zikir saja. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, Tuhan kata. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikirullah saja hati boleh jadi tenang. Habis. Tak ada jalan lain lah. Jangan cari cara lain. Bukan duduk tepi laut, dia tengok kapal, pergi tengok monyet, baru nak tenang lah. Ya, nak makan angin santai-santai. Ya, tak ada benda. Ya, apatah lagi benda-benda yang haram, minum arak atau begitu ini, main judi, semua ni tidak boleh bawa ketenangan. Tak ada. Satu, ala, dia sebut di depan tu ala, tu dalam kata bahasa Arab tu, ala tu maknanya hanya semata-mata dia, tak ada lain. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang yang beriman, mereka akan menjadi tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah saja hati boleh jadi tenang. Jadi sekarang kita cari zikrullah. Perbanyakkan zikrullah pagi, petang, siang, malam. Isi mulut dengan zikrullah. Setiap pergerakan kita ada zikrullah. Zikrullah ni ada 5 lah. Secara langsung zikrullah ni ada 5. Pertama zikrullah ni dengan bacaan lidah, menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah, ya, sifat-sifat Allah kita sebut dengan mulut. Itu banyaklah kita buat. Zikir yang kedua dengan menghadiri majlis ilmu. Ni majlis zikir ni. Ni zikrullah ni. Majlis ilmu tu zikrullah lah. Itu dah. Yang ketiga, kita urus dengan mencari rezeki. Zikrullah, cari rezeki itu zikrullah lah. Cari rezeki, sebab tu Tuhan sebut, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai menunaikan sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu di bumi, turun balik. Nampak tak? Carilah kelebihan yang telah Allah Taala berikan. Wazkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Nampak? Cari makan. Apa dia? Urusan muamalah kita dengan manusia. Itu adalah zikrullah. Nampak tak? Bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia. Itu zikrullah. Ya. Antara zikrullah yang terbesar dalam kita jumpa afsyus salam. Ya. Satu. Kedua, memberi makan orang. Bagi makan orang tu zikrullah lah. Sebab hari ini memang masalah tu yang paling besar manusia ni, antara persoalan yang paling penting dalam kehidupan manusia, makan apa lagi, kan? Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, makan. Sebab kita adalah makhluk hayawan. Kita ni makhluk binatang. Hayawan natiqah, binatang yang punya akal lah. Itu aja beza dia tadi. Binatang memang dia kena makan. Sebab itu kita kena makan. Jadi hari ini memberi makan pada orang. Teringat, tolong bantu orang miskin, orang yang nak makan, orang yang lapar. Itu di antara satu zikrullah yang Tuhan suka. Sebab tu kata, aku suka orang yang rajin bagi makan orang. Nampak tak? Tidak lah. Usaha bagi makan. Sebab tu orang Melayu ni, dia senang nak buat kenduri. Kalau kata buat kenduri, orang Melayu dah mahu satu. Semua pakai jadi. Nak kutip apakah kita nak kutip duit, nak buat apa? Nak buat kenduri, pakai jadi. Nampak ya? Itu dia. Sebab itu kita sudah dibudayakan dengan ajaran Islam. Masyarakat Islam Melayu ni sudah dibudayakan dengan unsur-unsur sunnah dan berbagai-bagai. Jadi kita sudah nampak jelas, tok nenek kita sudah pun diterapkan dengan ilmu ini, dengan sunnah ini. Jadi terbawa budaya itu sebagai suatu adat lazim, ya. Itu katanya. Antaranya lagi. Ini zikrullah yang kedua. Yang ketiga, zikrullah ini adalah kamu memberi nasihat kepada orang. Ingat, nasihat itu zikrullah. Ya, memberi jaga, memberi teguran, itu zikrullah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, zikrullah ini artinya kamu membimbing dia dengan mengajar. Itu kita buka kitab. Caranya kita buka kitab, mengaji rujuk dan berbagai. Itu zikrullah juga. Dan zikrullah yang akhir sekali, yang kelima, zikir dalam yang dalam ni, sentiasa ingat kepada Allah, waspada, iaitu dengan ihsan. Allah melihat kita pun seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah, dan seolah-olah Allah melihat kita. Dia kena ada ingatan tu selalu dalam ni. Hati kita mesti jaga dengan kesedaran itu. Dia panggil ihsan. Kan Nabi kata ihsan, kita sebut banyak kali dah. Kamu ibadati Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tu penting tu. Memang kamu tak boleh tengok Allah, Allah melihat kamu. Tu zikir yang paling penting. Allahu Akbar, pergi di mana-mana. Dia panggil dalam istilah tasawuf muraqabah. Dalam istilah tasawuf muraqabah. Orang yang ada sifat muraqabah tu dipanggil muhsin. Muhsin. Ya, muhsinin. Itu orang, ya. Kita kena jadi muhsin. Muslim, mukmin, muttaqin, muhsin, muqarrabin. Itu dia. Itu 5 darjat kita kena ada. Jadi muslim dulu, taslim,
tunduk patuh kepada ajaran Islam, patuh kepada perintah, ikut Allah, ikut Rasul dalam setiap perintah. Itu kita panggil Muslim. Mukmin, lakukan amal, laksanakan ibadat, buat kerja-kerja kebajikan, lakukan amalan saleh. Itu kita panggil mukmin. Nampak tak? Berwaspada kepada perkara-perkara yang mungkin boleh bawakan mudarat. Jauhi perkara-perkara yang ditegah, perkara yang diharamkan, ya. Pelihara benda-benda yang halal, bawa perkara yang ma'ruf. Itu kita panggil muttaqin. Kemudian sedar bahawa kita sentiasa diawasi, dilihat oleh Allah. Setiap detik, setiap gerak, kita tidak sunyi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Dia awas kamu, dia lihat kamu, dia mengetahui isi hati kamu. Nampak tak? Itu kita panggil apa? Kita panggil muhsin. Kalau dah ada 4 perkara ni, kita masuk yang kelima, muqarrabin. Sudah dekat dengan Tuhan habis. Kalau dekat dengan orang kaya, dapat semua. Dia nampak tak? Dekat dengan orang kaya, semua dapat. Nak apa dia bagi? Dia kaya. Maka tu minta dekat dengan Allah. Buat amal ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan duk minta apa-apa benda. Sebab semua ada dekat dia, nak minta apa? Ya. Orang tak faham no? Dekat dengan Allah. Apa kamu nak, semua Allah bagi. Sebab kamu dah dekat. Aku dah kawan dengan orang kaya. Duk kawan dengan orang kaya tu hang dapat semua. Nampak? Apa hang mau semua hang dapat. Dekat. Tapi kalau pergi minta aja, takkan minta. Tolong bantu saya, Ustaz. Bagi 100 pinjam. Takkan tu je. Bisu tak nampak kita. Nampak? Kita nak minta kepada Allah, hanya kita nak minta perkara duniawi. Saya bagilah aku senang, bagi aku kaya, bagi aku sihat, bagi itu, bagi. Memanglah kena minta lah benda-benda tu semua. Sebab kita ni hamba. Tak minta dia sombong pula. Hanya zahirkan sifat kehambaan. Yang kita minta tu hanya menzahirkan sifat kehambaan kita. Nampak tak? Tu tak? Nak lari daripada kalla innal insana la yatgha. Bahkan manusia ini melampau ar-ra'ahu istaghna, kerana dia melihat diri dia kaya, tak payah berhajat kepada Allah. Nampak? Kita nak lari daripada sikap tu. Ayat ni tunjuk kepada kita, nampak tak? Maka kita mari dekat dengan Allah. Sebab kita tahu kita makhluk, kita serba kekurangan. Yang hanya boleh mengisi segala keperluan hajat kita adalah Allah. Jadi ini kena faham begitu. Jadi 5 ingat 5 nama ni, faham Mula-mula Muslim, naik mukmin, naik muttaqin, naik muhsin, naik muqarrabin. Boleh? Itulah ertinya. Jadi kita duduk takut mana ni? Kita kena tanyalah, aku duduk takut mana ni? Itu yang kena cari. Ya itu, jadi pendek kata, itu di antara satu kelebihan yang Tuhan beri kepada kita. Sambung. Maka demikian itu dikata bila kita syuhud dan tajali seperti dimaksudkan dengan pengertian ihsan dalam hadis Rasulullah ni kita baca lah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak, bahawa anda sembah Allah seolah-olah anda melihatnya. Maka jika anda belum dapat melihatnya, sesungguhnya Allah SWT melihat anda. Jadi apabila hati kita telah gelap sedemikian rupa kerana dikaratkan, dikaburkan oleh debu-debu duniawi, debu-debu makhluk, maka sinar makrifah akan jauh daripadanya. Dia macam lampu minyak, dia punya chimney tu jadi kabut. Kita tak cuci chimney tu, hang bubuhlah minyak apa pun, dia tak keluar cahaya, gelap, lampu tu tak terang. Ini Tuhan sebut dalam ayat 35 surah An-Nur, surah An-Nur ayat 35. Buka tengok surah tu, tentu ada tafsir di rumah. Buka Quran, tengok surah An-Nur ayat Allahu nurus samawati wal ard masal nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Itu ayat dia betul lah bunyi. Allah sumber cahaya langit dan bumi. Misalnya macam tadi ni kata Allah, macam satu cahaya, macam satu cindera, makna kita chimney contohnya. Di dalam cahaya itu tersimpan di dalamnya. Jadi kita nak pasang minyak, kita menyalakan sumbu api itu, kemudian kita bubuh kaca chimney itu, dia keluar cahaya kan.
Tapi kalau kaca chimney itu dikabur, kotor dengan debu, dengan apa semua, dengan asap dia tadi menyebabkan dia jadi hitam, kita tak cuci dia, hang pakai minyak apa pun dalam tu, hang pakai sumbu apa pun, cahaya tak keluar. Dia duduk gelap tu. Awak gelap dekat bawah lampu, pakai lampu ni, lampu minyak ni, gelap. Kan saya kita tak cuci dia punya chimney tu. Ya. Itu yang kita paling penting. Jadi kita punya jiwa ni, badan kita ni macam chimney lah. Hati kita tu adalah seorang chimney, dalam dia ada satu cahaya. Cahaya tu dia panggil lubbun. Dalam bahasa tasawuf disebut lubbun. Orang yang ada lubbun tu dipanggil albab, ulul albab. Nampak tak? Ya, ulul albab, bukan amal albab yang salah baca lah. Disebut salah baca lah. Ulul albab, orang yang punya mata hati. Itu dia, ya. Dia ada satu pandangan, dia panggil ulul albab. Tuhan sebut Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Itu tadi. Jadi Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, mengadakan matahari dan siang, ya, di mana demikian itu memberikan pengertian, memberikan suatu kesedaran, satu keinsapan dan satu keyakinan kepada golongan ulul albab, punya mata hati. Dia orang tak kata orang yang punya akal, dia tak kata orang yang punya akal ni, dia kata akal budi, ya. Ulul albab ni akal budi. Mengikut Dr. Hamka, Buya Hamka, dia kata dia adalah akal budi. Itu bahasa yang paling cantik. Antara kitab-kitab saya tengok semua ni, Profesor Hamka yang dapat bagi kenyataan sebutan, dia bagi satu nama yang tepat, akal budi, dia duduk dalam ni. Itu kita mesti kaitkan. Bila ada akal pada budi, akan membawa pekerti. Nampak tak? Pekerti luar, budi dalam. Itulah erti dah. Jadi pendek kata, jadi apabila hati kita telah gelap sedemikian rupa, maka sinar ma'rifah akan jauh daripada, sebab hati mukanya hanya satu saja. Apabila muka yang satu itu tertuju kepada dunia, maka jauhlah ia daripada Allah. Apabila tertuju kepada Allah, jauhlah ia daripada dunia. Tegasnya, meskipun ia hidup di dunia secara lahiriah, tidak terpisah daripada dunia, tetapi hatinya tidak terikat dan terpaut kepada dunia. Baru betul. Sebab kita tahu dah, awal-awal dunia ni adalah sementara dan kita akan kembali, dan satu yang memberikan satu kebaikan kepada kita, sentiasa ingat mati. Sedar ingat mati ini bukan aku nak mati, nampak? Bukan lagu tu. Kesedaran bahawa kita akan berakhir di mana-mana, bila, ketika, saat, bila, kapan, bila, ya, dalam suasana bila, kita akan dipanggil oleh Allah. Wa likulli ummatin ajal. Ingat, ya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat, tak kira dia binatang ke orang ke pertumbuhan ke, apabila kata umat ni manusia, seluruh makhluk Allah, dia ada ajal musamma dipanggil, ya. Kemudian ajal itulah yang memberikan kita sedar, ya, elok-elok mati, ya. Kemarin kita punya seorang daripada kita punya Ustaz Zakaria Jamat meninggal kemarin, ya. Dia brain tumor, ya, kemarin meninggal. Ustaz Zakaria, ya. Dia bisa mengajar sini, kan. Ustaz Zakaria, ya. Zakaria Jamat, adik bekas Tok Mufti kita lah, ya. Adik apa nama, Datuk Hasan, seorang daripada mereka lah. Dia jadi apa, bawah otak, meninggal kemarin. Itulah antaranya, sudah hilang bila-bila masa. Tapi ada sebab lah, sakit dan bagai-bagai Tuhan bagilah, kita ambil kira, ya. Jadi kita kena ambil kesimpulan, bila dah habis dia punya sakit tu, selesai dia punya sakit tu, terpadamlah dosa-dosanya, kembali dia kepada Allah. Nampak tak? Maksudnya Tuhan nak kita mati kepada dia dalam keadaan bersih. Bila mati sakit tu bukanlah satu kehinaan, tidak. Sebenarnya satu kemuliaan. Kerana Allah nak terima kita dalam keadaan bersih, Allah cucikan kita dengan dosa, dia hantar ke kita dengan sakit, kita tanggung penyakit yang berat. Bila kita sudah selesai, sakit itu berakhir, maka mati, habislah kita punya dosa. Ketika itu kita kembali kepada Allah, Allah terima kita dengan penuh pengampunan. Itu baik, bagus, ya. Duk mati tak ada sakit ni kita bimbang ni, tahu lah, duk mati tak ada sakit ni, ya. Yang tu yang kita bimbang sangat tu.
Jadi pendek kata, biarlah kita ada satu yang diuji oleh Allah, kita akan sedar dan kita akan insaf, kita kembali kepada Allah. Kesimpulan, mustahil pada akal berkumpul dalam hati antara cahaya iman dan yakin dengan gelap berita keduniaan yang telah berkarat dalam hati sedemikian rupa. Tak boleh jadi. Jadi maknanya punca kegelapan hati itu kita kena cari dan kita kena usurkan. Jadi yang pertama yang kita baca ni, yang ditanya kaifa, yang ditanya oleh musannif, soalannya kaifa yasruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Kita kena bersihkan diri kita, hati kita daripada sebarang kecintaan pautan kepada akwan, apa yang ada keliling kita sebagai makhluk. Ya, apa-apa cinta yang kita sebut tadi dalam yang saya baca ayat Quran tadi dalam surah Taubah ayat tu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la khairul wallahu la yahdil qaumul fasikin. Katakan kiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga mara kamu, harta benda yang kamu kumpul, perniagaan yang kamu takut rugi, rumah tangga, tempat tinggal yang kamu puja, semuanya itu kamu lebih cinta, lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul, lebih daripada jihad, maka tunggulah akan datang keputusan urusan daripada Allah. Makna kata ada tekanan akan kena kepada kamu, akan adalah penyakit-penyakit mu'imah zahir maupun penyakit batin yang akan menimpa kamu. Ya, antaranya bala musibah juga tidak sunyi akan datang kepada kamu. Ya, maka Allah tidak akan bagi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang yang mencintai lain daripada Allah ni fasik. Nampak tak? Itu yang kita takut tu. Jadi makanya kita kena usahakan sekarang, walaupun perkara ini kita perlu ada, anak bapa perlu ada lah, ya, saudara mara perlu ada, semua kita perlu, tapi jangan sampai kita mencintai mereka lebih daripada Allah. Boleh? Itu saja. Allah lebih daripada mereka. Bila Allah lebih daripada mereka, maknanya kita cintai mereka semua kerana Allah. Boleh? Itu nombor satu yang kita nak rawat penyakit mula ni. Baik. Kedua, kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawati. Atau betapa seseorang hamba Allah berjalan kepadanya padahal ia diikat dengan syahwat-syahwatnya. Itu syahwat-syahwat ni kita nak ambil faham, ya. Baik. Boleh kita ambil real betul, ya. Jadi syahwat ni, ya. Baik, melihat kepada yang disebut oleh musannif, kita dalam mengerjakan ajaran-ajaran agama pada hakikatnya bukanlah sekadar patuh dan taat kepada Allah saja, tetapi juga pada hakikatnya kita berjalan kepada Allah dengan arti hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat. Jadi ibadat kita buat kepada Allah ni untuk mendekatkan lagi kita kepada Allah. Kerana kita jauh, Allah dekat dengan kita. Allah memang dekat dengan kita dah. Kita aja jauh daripada dia. Ya, baik itu dengan cara mana kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat baik dalam ilmu kita, keyakinan kita, seluruh perasaan kita. Ini akan dapat kita capai apabila kita memutuskan hubungan dengan kehendak-kehendak hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita berada dalam tawanan hawa nafsu dan syahwat, maka sulitlah bagi kita mencapai maksud tersebut tadi. Setiap kali kita bangun berdiri untuk melangkah, setiap kali pula kita jatuh tersungkur. Meskipun kita sanggup berjalan, tetapi perjalanan kita lambat sekali dan akhirnya kita tertinggal berceceran. Meskipun kita sanggup berjalan cepat, tetapi dalam perjalanan kita sering ditahan-tahan oleh perampok-perampok dan musuh-musuh di dalam perjalanan itu. Setiap kali di waktu pagi berkumpul dalam hati kita keinginan yang kuat untuk berjalan kepada Allah, tetapi pada waktu sorenya, petangnya, tentera-tentera syahwat menyerang pertahanan, sehingga benteng hati yang telah dibangun sedemikian rupa
akhirnya porak-poranda. Demikianlah dia menggambaran bagaimana sulit kita menuju Allah apabila kita masih terikat di ikatan syahwat dan nafsu. Itu dia. Yang ini kita kena pilih nombor 2. Kita dah baca sebelum uzlah ada 4 perkara kita kena lari daripadanya kan. Pertama sekali kita lari daripada dunia, kedua syaitan, ketiga nafsu. Itu dia. Itu antara yang kita dah baca sebelum ni. Ada dalam kitab kita dah, tuan-tuan boleh lihat sendiri kan, daripada sebelumnya bila kita masuk bab uzlah tadi ya, sudah diterangkan kepada kita muka surat 63. Tuan-tuan buka muka surat 63 ada tu ya. Bermula pada dunia, syaitan, nafsu, hawa. Itu dia ya. Hawa tu yang 4 ni. Jihad yang paling besar sekali lah. Rasulullah menyebut jihad dengan hawa nafsu ni lebih besar daripada jihad perang secara nyata, ghazwah ya. Balik, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita balik daripada perang yang kecil masuk dalam peperangan yang besar. Sahabat tanya, ada lagi perang besar daripada Badar? Ada, jihadun nafs, berjihad dengan jiwa kita, nafsu kita sendiri. Jadi kita lihat apa yang disukai oleh nafsu. Apa nafsu dia akan komponen. Nafsu ni ada 3, dia ada 3 komponen. Dia ada akhawa dia, akhawatuha, ada dia punya sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia ya. Dia nafsu duduk bersatu, belah kanan dia hawa, belah kiri dia syahwat. Nampak tak? Nak lawan satu ya, kacau tu. Nak lawan akal. Dia nak lawan akal lah. Dia duduk atas sekali, benar menteri akal tu ya. Raja hati nak lawan benar menteri tu. 3 ya. Satu yang pertengah ni dia panggil hawa. Dia panggil nafsu. Yang kedua, nafsu ni 3 lah. Kita nak lawan nafsu ni 3 ya. Dia ada 7 nafsu, kita nak konsentrate kepada 3 saja. 3 awal tu saja yang boleh kita kawal, automatik dia akan jadi elok, nafsu tu akan jadi baik. Pertama nafsu amarah, kedua lawamah, ketiga mulhimah. Itu saja. 3 nafsu ni kita sebut-sebut balik. Memang kita kena bagi konsentrate. Ada kitab-kitab, buku-buku di rumah, tuan-tuan kalau ada di rumah, buka rujuk bacalah. Perdalam sikit bab ni. Sendiri kita kena buat kajian bacaan rujukan di rumah Cari buku-buku, kita pergi kedai kitab, cari tengok buku-buku yang ada kaitan dengan hawa nafsu ni, belilah bacalah. Sebab kita nak tumpu 3 ni. Yang kata tadi ni hawa, yang pertama tu hawa nafsu ni, hawa ni yang nafsu, kemudian dia kata hawa. Hawa ni sebagai satu perangsang. Dialah, kalau nafsu ni kita kata Firaun, hawa ni Haman. Perdana Menteri, wazir. Sebab Firaun nak buat apa pun dia akan tanya kepada Haman. Firaun akan tanya kepada Haman. Nampak tak? Dia kata Musa dengan Harun sudah datang berdakwah kepada beta. Mereka telah menyatakan kenyataan yang begitu indah. Kalau beta ikut depa, beta akan jadi kaya, jadi senang, jadi mewah, kekayaan beta akan kekal. Ya, kedudukan beta akan sentiasa tersanjung tinggi. Ya, dan di akhirat beta akan mendapat nikmat-nikmat syurga. Apa pendapat kamu ya Haman? Nampak tak? Haman kata apa? Tuanku sendiri dah jadi Tuhan, nak pergi sembah Tuhan apa? Tengok. Tuanku sendiri dah jadi Tuhan dah. Hari ni pergi sembah Tuhan apa lagi? Patut Musa lah kena sembah Tuhan, kena sembah Tuanku. Ya ke? Kalau begitu tak jadi ikut. Tak jadi ikut. Budak umur 20 tahun. 20 tahun akal tak sampai lagi. Belum sampai 28 tak cukup akal. Pergi dekat dan sesat tu, dia lawan Musa balik. Itu yang lawan Musa balik tu. Firaun umur 20 tahun, yang lawan Musa tu umur 20. Tu dah. Budak kanyak lagi. Dengan kasar dia, dengan jahil dia, dengan rendah akhlak dia, dengan kurang pengalaman dia, nampak tak? Dengan manja dia dengan bapak dia, yang tu jadi raja Mesir nak lawan dengan Musa AS. Akhirnya dia jatuh ketundang, kalah. Itu nombor 1 lah. Jadi maknanya hawa ni, nafsu, hawa, syahwat. 3 komponen inilah yang kita kena pelihara. Hawa Tuhan sebut sendiri dalam surah An-Nazi'ah kan. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
Tengok Tuhan sebut, fa innal jannatal ma'wa. Nampak Tuhan sebut. Adapun orang-orang yang takut kepada makam Tuhan dan menahan hawa. Hawa ni dorongan, pendorong, ya. Contohnya kita makan lah, kita tengok kedai makan kan, dia buka kedai makan besar dengan lampu dia, dengan hiasan, dengan interior dia apa semua kan, ya. Hari ni banyak kan kedai makan dihias sangat cantik, ya. Itu tarikan apa? Syahwat kata cantik, syahwat dia kata cantik, ya. Hawa kata masuk lah, nampak tak? Nafsu kata makan, tengok tu, ya. Gabungan dia. Jadi dia mari daripada syahwat dulu. Sebab tu Tuhan sebut zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiri ila akhir ayat. Dihiaskan manusia itu dengan syahwat, keinginan kepada perempuan, nampak tak? Kepada anak-anak, kepada kenderaan, nampak tak? Syahwat dulu. Kita nampak dengan mata cantik, menarik, kedai ni mesti hebat. Tengok pula orang ramai, syahwat lah, masuk. Nampak tak? Hawa kata masuk lah, masuklah. Nafsu kata makan, apa lagi dah masuk tempat. Jadi tiga-tiga bergabung ni kita terima habis. Cuba kita fikir balik lah. Itulah contohnya kita nak faham tarikan syahwat. Jadi kita kena tengok lah, bukan dah tak boleh masuk kedai makan pula. Jangan salah faham lah. Saya pun masuk kedai makan, tapi tidaklah menjadi tumpuan kita, pujaan kita, suatu favorite kita, bukan jadi sebagai satu tabi'an. Jangan jadikan akhlak, itu aja. Jangan jadikan akhlak sudah, boleh tak? Ya, sekadar kita mengambil dia sebagai orang yang lalu lalang saja. Kebetulan lalu jumpa masuk. Dia macam tu, ya. Macam itulah kehidupan kita sekarang. Bukan nak kena cari dia, bukan kena tumpu dia, ya. Sehingga kita lupa. Kena pula makan-makan tu pula waktu maghrib pula dah. Hari ni waktu maghrib kan. Tengok waktu maghrib penuh kedai-kedai makan. Ya. Waktu itulah Rasulullah suruh kita tutup tingkap, tutup cabuh makanan-makanan kita, jangan kita dedah, ya. Sebab masa itu berkeliaran makhluk-makhluk halus yang tak sihat ni. Ya, antaranya yang akan masuk Ummus Subyan, yang akan masuk dalam rumah kita. Tiap-tiap kali maghrib ada namanya Ummus Subyan. Dia akan masuk dalam rumah kita, ya. Mengganggu anak-anak, mengganggu pemikiran kita, mengganggu kelazatan kehidupan kita, dia mengganggu urusan-urusan dalam rumah kita. Ini kita minta berlindung. Waktu maghrib tu Nabi dah bagi tip, dah bagi tausiah, tapi kita tak hayati, ya. Waktu itulah yang kita pula suka keluar gemak, ya. Na'udzubillah min zalik. Nak buat macam mana? Dah jadi satu trend, kita tak boleh ubah. Pasar malam, ya. Pasar malam di Mekah pun ada pasar malam, ya. Suqul Lail dipanggil. Zaman Abu Lahab dah ada pasar malam. Suqul Lail tu pasar malam, lah. Suq tu pasar, lain tu malam, ya. Ada sampai tahun 2000, sampai tahun 2004. Last 2004 tak ada pasar malam dah. 2005 tak ada pasar malam dah. Daripada demolish tempat tu semua habis, dah tak ada pasar malam. Ya. Perhati tengok, habis-habis sembahyang Isya, orang pakai stopa habis di Sukulai tu. Keluarlah jualan-jualan yang luar biasa, ya. Barang-barang yang datang semua luar biasa lah. Ada masa tu orang Rusia pun ada, ya. Datang daripada Rusia, yang mari daripada China kan, ya. Depan ni masyarakat Saudi jugalah duduk di situ. Dia orang keluar daripada Bukhara, bukan macam Cina kan, Bukhara. Depa banyak menjaga di situ. Ya. Itu pasar malam, ya. Pasar malam ni pasar Yahudi. Pasar malam ni asalnya pasar Yahudi. Orang Yahudi lah buat pasar malam mana-mana. Na'udzubillah. Tu lah. Allah yang raham Ustaz Usuk Ismail, ya, bekas pentua Pusat Islam BSM, sahabat baik Zan. Ustaz Zan, ni pasar Yahudi ni, dia jumpa saya di Mekah. Ustaz Zan tu, dia pakai pergi pasar Yahudi. Dia pasar Yahudi apa benda ni? Suku lain lah kita pasar malam. Oh, itu dah, ya, Ustaz Usuk Ismail. Allah yang raham. Ustaz kemah dia tu, orang memang kemah, ya, alhamdulillah, ya, baik. Dan kesimpulannya kata tadi ini, kita mengambil kira sebagainya kata tadi ini,
Maka balik kita kepada apa yang kita sebut, kita perhabiskan bab ni Demikian gambaran bagaimana sulit kita menuju Allah apabila kita masih terikat ikatan-ikatan syahwat nafsu. Berkata di tasawuf, ladghuz zanabir 'ala al-ajsamil maqrahah aisaru min ladghis syahawati 'ala al-qulubil mutawajjihah. Cantik ya. Ladghuz zanabir 'ala al-ajsamil maqrahah aisaru mudah min ladghis syahawati 'ala al-qulubil mutawajjihah. Sengatan beberapa ekor kala jengking atas tubuh-tubuh yang luka lebih enteng daripada sengatan syahwat-syahwat atas hati yang menghadap Allah. Nampak? Kalau kena ketik kala jengking pun tak seberat, kita masih boleh berkomunikasi dengan Allah lagi, ya. Itu dia. Tapi kalau kena sunatan syahwat, habis, lupa Tuhan langsung, ya, lupa Tuhan langsung. Pepatah kata apa? Dia ambil cara makhluk lah, kan. Punya sedap sampai belajar ni, mak mentua lalu tak nampak. Rasanya yang buat sampai belajar ni mak mentua yang buat sampai belajar kan, ya. Tapi kerana sedap sampai belajar tu, tak nampak mak mentua tu, orang alim pandai tu, dia buat cerita, ya. Rangkaian dia ada hubung kait ni lah, ya. Kelazatan syahwat tadi dia menyebabkan kita tak nampak Allah, lupa Tuhan. Sebab tu bila orang bersetubuh suami isteri, malaikat rahmat lari. Sebab dia sedang berada dalam tumpuan syahwat. Ketika itu dia sedang memberikan tumpuan langsung kepada syahwat, ya. Pertama sekali dia akan lupa syahwat tu akan kungkung dia ketika makan. Betul tak? Itu nombor satu. Kedua, waktu tidur. Ketiga, bersatu suami isteri. Nampak? Betul ya? Betul ya? Ini tiga perkara memang betul. Sebab tu bila kita bersetubuh suami isteri, wajib kena mandi. Sebab dia melibatkan seluruh anggota. Syahwat tu dia makan habis satu badan, satu anggota kita, sampai ke jiwa, roh kita semua habis. Dia kawal langsung syahwat tu. Sebab tu kita wajib mandi meratakan seluruh anggota. Nampak tak? Orang kata dia buat kerja, tang tu pasal apa nak mandi seluruh badan? Nampak tak? Buat kerja tang tu ya, kan? Alat kelamin saja yang kena mandi seluruh badan pasal apa? Dia betul nampak. Seluruh badan tadi ni kerana melibatkan syahwat daripada akal sampai ke hujung jari kita tadi ni, melibatkan syahwat 100%, lupa, sehingga malaikat semua lari. Yang tak lari malaikat maut dia. Malaikat maut tak lari, ya. Nampak tak? Dia kena tunggu perintah, ya. Raqibun Atid pun tak lari. Nak tulis, malaikat hafazah, malaikat rahmat lari. Sebab dia dalam syahwat 100%. Nampak tak? Bila dalam syahwat 100%, maka wajib kena mandi seluruh anggota. Nampak tak? Kenapa seluruh anggota? Alat kelamin kita itu mewakili seluruh aurat saraf kita seluruh badan. Daripada kepala sampai kaki, saraf kita daripada kepala sampai kaki, tuan-tuan dan perempuan, ada di syahwat. Ada di alat kelamin. Nampak tak? Alat kelamin itu mewakili tau. Dia ni penghujung. Kalau wire kan, wire tu kita ikat, tang hujung tu kita ikat, lah itulah dia. Kan? Jadi macam itulah gambaran dia. Kita kata nampak daripada segi fizikal dia meliputi seluruh, daripada segi spiritual dia meliputi seluruh. Sebab itu wajib kita kena mandi secara lengkap. Setiap anggota tubuh kita kena air, ya, mesti kena dikenakan air untuk mengangkat hadas. Sebab dia berlaku satu tekanan yang dibawa oleh syahwat, dia panggil hadas. Itu artinya hadas, amrun i'tibariyun. Dia kata satu urusan abstrak yang hanya kita nampak secara maya, bukan secara zahir. Maya, ya, itu artikan dengan hadas. Boleh faham, ya? Jadi itulah di antara yang boleh kita faham, insya-Allah. Ingatlah bahawa Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud, an hadzir qaumaka kull syahwat fa innal qulubal muta'alliqata bi syahawati dunya uqulaha mahjubatun anni.
hendaklah engkau berikan peringatan kepada kaum engkau tentang bahaya seluruh syahwat, kerana segala hati hamba Allah yang bergantung dengan segala syahwat keduniaan, berarti akal orang-orangnya terdinding, lagi jauh daripada aku. Maksudnya bahawa syahwat apapun saja bentuknya, apabila telah terikat dalam hati, maka ia mempengaruhi pada akal seseorang. Berarti akal mengikuti kehendak hatinya yang telah terbalut dengan ikatan-ikatan syahwat. Pada waktu itu terdindinglah antara akal dan Allah, sehingga akal tidak dapat meningkatkan ma'rifahnya kepada Allah. Am kaifa, kita akan baca tadi, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Yang ini kita baca minggu depan insya-Allah. Jadi kita sambung nanti pada muka surat 68. Kita ambil daripada am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallah. Insyaallah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.